Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So hari ini kita ada sedikit sesi PNP pengajaran dan pembelajaran untuk intern-intern fasa baru ni, grup intern yang baru. Kita panggil ni Solar Energy 101 ke Renewable Energy Training. Dan ini juga training yang sama kalau saya dipanggil untuk memberi perkongsian dan latihan lah. Contoh macam dengan pegawai-pegawai bank, dengan pegawai kerajaan dan sebagainya lah, untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang industri ataupun sektor tenaga yang boleh diperbaharui di Malaysia khususnya. So dia punya rangkuman kat dalam ni juga meliputi sedikit teknikal, macam komponen-komponen utama, dan juga dari segi amalan industri lah. So saya harap depan saya ni ada intern-intern kami lah, ramai kat depan ni. So saya harap mereka pun dapat memberikan perhatian supaya dapat menggunakan ilmu ni untuk masa depan lah. Okay, alright. So Renewable Energy Training baru mula dah ada muak dah. Okay, so kita akan terus masuk ke solar energy. Macam kita tahu tenaga boleh diperbarui ni ada banyak lah. Kita ada tenaga angin, solar, kita ada geothermal, kita ada tenaga ombak, hydroelektrik, apa lagi yang boleh diperbarui, biomass, biogas. Okay, tapi yang dalam sesi ni kita fokus kepada tenaga solar lah. Tapi untuk sedikit lah saya nak cover untuk di Malaysia ni, tenaga angin selalu disebut-sebut. Tapi kenapa tenaga angin tak boleh pakai? Sebab apa? Sebab ada angin. Sebab apa bagi penghentian kipas tak pusing? Angin kita ada, kita tak ada. Angin, kelajuan angin di Malaysia ni tidak mencukupi untuk minimum kelajuan minimum. Dia perlukan 4 meter sesaat. Malaysia ni dalam 2.8, 2.5. Ada dapat 4 meter tapi dia tak sekata. Sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada. Nanti ada masalah isu breaking. Bukan masalah kipas tak pusing, masalah nak slowkan kipas tu. Okay? Dan ada beberapa, tak tahulah khabar angin kira desu sampai kipas kincir angin tu boleh tercabut lah. Terbang. Dia tak terbang, ada pusing macam apa kipas Doraemon tu jatuh dalam laut. Okay, alright. So kita fokus kepada solar energy, tenaga solar. Okay, tenaga solar ni bila kita sebut semua, bila zaman ni semua orang terbayang lah panel solar, solar farm dan sebagainya. Tetapi kita lupa salah satu aplikasi tenaga solar ni adalah tenaga thermal. Thermal ni kita menggunakan haba lah. Dah kali kedua dah orang nonton ni, baru 4 minit. Okay, so tenaga thermal ni memang kita gunakan sejak turun-temurun lah. Dan perkara yang paling ringkas kita nampak aplikasi thermal energy ni bila korang buat gambar tu, kita tengok apa? Tengah sidai kain. Sidai kain. Sidai kain. Ini bukan betul. masalah tengah sidai kain. Ini dia sidai kain di tempat yang tak sepatutnya. Pegawai penguatkuasa datang tanya kenapa sidai kat sini, siap ada pakaian dalam dan sebagainya kan, mencemarkan pemandangan lah. Okay, so ni sejak turun-temurun lah kita keringkan pakaian, kain, keringkan makanan, hasil pertanian, kadang apa lagi kita selalu guna cahaya matahari ni. Banyaknya untuk pengeringan lah, ataupun untuk proses penyejatan, evaporation kita nak keluarkan air daripada sesuatu bahan tu. Okay, so bila sebut solar energy ni dia bukan khusus untuk elektrik saja, dia ada juga thermal energy. Itu cabang pertama dia. Ni aplikasi dia lah, solar water heater. Ini pun banyak yang keliru di pasaran. Solar water heater dia tak guna photovoltaik, dia tak guna elektrik, dia gunakan haba. So air tu dia akan masukkan, nampak kan dalam ni ada macam kita panggil apa, tube. Air tu akan lalu macam cycle. Tube ni dia vacuum, bila kena cahaya matahari dia akan menyerap haba lah. Benda ni tak payah tube kaca pun. Kalau kita pakai tube pipe PVC pun, kalau kat rumah terdedah pada cahaya matahari, kalau korang buka air tu, ambil air sembayang, terasalah panas dunia macam mana kan. So tu salah satu aplikasi lah, solar water heater. Ini selalu orang confuse. Kami pun selalu dapat orang call, boleh datang tak repair kami punya solar ni?
Bila saya tanya dah berapa lama pasang? Dah 13 tahun. Wih, lama. Ini antara pioneer pasang solar. Dia kata air bocor lah. Air PV kita mana ada pakai air kan. So pipe air yang naik ke atas tu bocor. So kita kena jelaskan lah. Ni lebih agak maju sikit. Kita ada solar dryer. Ini sangat relevan kalau dalam industri pertanian. Kita nak jemur cili jadi cili kering, nak jemur rumpai laut, nak jemur herba, sauna pun boleh masuk ke dalam. InsyaAllah keluar tu kembalilah ke jalan yang benar. Okay. Dan kita ada CSP. Okay. Ini dia menggunakan thermal untuk menghasilkan elektrik. Kita panggil concentrated solar power. Okay. Boleh nampak ni dia letak reflektor semua sekeliling ni. Dia halakan cahaya matahari kepada satu point, iaitu point dia kat sini. Kalau saya boleh naikkan dekat situ. Okay. So dia akan panaskan. Sama ada medium lah kat dalam tu. Ada yang letak air masin, tak saya air masin. Ada yang letak gas. Bawah ni dia ada turbine lah. Gas turbine apa. Bila terlampau panas sangat, kat atas ni turbine kat bawah akan berpusing dan menghasilkan tenaga elektrik. Okay. Besar, sangat-sangat besar. Aplikasi ni industrial lah kebanyakannya. Sangat popular di negara yang mempunyai padang pasir. Salah satu yang terbesar dekat Mojave Desert. Saya lupa berapa saiz dia. Tapi ni aplikasi lah. Cuma kat Malaysia kurang praktikal. Sebab dia memerlukan kawasan yang lapang. Dan kawasan lapang tu dah tak ada guna lah. Memang tak ada orang nak duduk situ, tak ada orang nak cucuk tanam. Daripada tak ada apa-apa, baik dia buat something. Tapi kalau kat Malaysia ni, tanah kita semua berbunga. Tanah kita semua subur. Okay, kemudian kita ada inilah dia punya mekanisme dia. Dia akan mengumpulkan haba. Dekat point yang di menara tu lah, di puncak menara tu. Kemudian dia akan boleh buat menghasilkan steam, boleh desalination pun boleh. Sebab negara-negara yang berpadang pasir ni selalunya masalah dia air lagi mahal daripada bahan bakar minyak. So dia gunakan ni, dia ambil air laut, desalination lah, menggunakan proses penyejatan desalination. Okay? Macam distillation pun ada. Orang tahu tak? Letak air, orang letak benda kat atas tu, panaskan, nanti wap air naik ke atas kan. Air yang kat atas tu dia adalah air asli lah. Okay. Dan kita masuk PV, photovoltaik. So apa masuk photovoltaik? Foto apa masuk foto? Gambar, bagus. Kalau kau nak ambil gambar kena ada apa? Nak ambil gambar kena ada apa? Kamera. Bagus. Ada lens. Jawapan budak TikTok. Foto apa masuk foto? Gambar. Cuba kalau korang tutup lens handphone tu, boleh ambil gambar tak? Tak. Apa beza tutup dengan buka? Ada apa dengan apa tak ada? Ada lens. Salah. Kalau tutup apa yang tak ada? Gambar. Yalah. Gambar tak ada. Apa yang tak ada menyebabkan gambar tak ada? Kamera. Kan? Cahaya. Ya, cahaya. Kalau saya tutup lampu gelap gelita ni, korang pakailah handphone canggih macam mana pun tetap tak nampak. Kecuali korang pakai infrared lah. Okay, foto bermaksud Cahaya. cahaya. Saya macam ajar tuition form 3 form 4. Okay, so voltaik apa maksud voltaik? Baru tahu. Voltan. Voltaik, volt V-O-L-T. Sekejap pause sekejap. Pause jangan stop. Alright, so sambung balik tadi. Voltaik apa maksud voltaik? Voltan. Voltanan volt V-O-L-T. So daripada cahaya tukar kepada volt. So daripada optical tukar kepada electrical. Tu ada gambar solar panel lah, flexible panel atas lori, food truck. Okay. Tu pun dah ada dah penerangan dia lah. Photovoltaic bermaksud light to voltage, optical to electrical. Okay, untuk melakukan conversion ni kita menggunakan satu peralatan bernama PV cell. Okay. Dia boleh convert sunlight kepada electricity, ataupun kita panggil
PV cell boleh panggil, PV modul pun boleh panggil. Okay. Apa beza sel dengan modul ni? Lepas ni ada satu slide khas untuk solar panel. Kita akan tengoklah betul ke panggil sel atau panggil modul atau panggil panel. Alright, so sebagai korang ni tak lama lagi lah, kalau kira kata penggiat dalam bidang solar, korang kena tahulah company-company solar dekat Malaysia ni. So ni contoh-contoh company solar. Ini kategori awal-awal dulu lah, FIT dulu masa 2010-2011. Company ni lah, ada yang masih ada yang dah tak ada lah. So korang boleh tengok contoh Datrolic, ada ERS, Guardian Kencana masih ada. Solatif saya rasa dah kurang di pasaran. Kita ada siapa lagi, PV High-Tech. Ni semua company lah. Kalau bahasa mudah kita panggil ni otai lah. Ada pekat. Alright, yang baru-baru ni latest edition kita ada SolarVex. Tak adalah latest, maknanya lagi baru daripada yang tadi tu. Plus Solar kita ada, M Plus Solar. M Plus Solar pernah dengar tak? Tak. M Plus Solar ni telah dibeli oleh tu, mana sesa saya, Petronas beli. Yang kita ada UiTM Solar Power, Nefin kita ada, apa dia? Maxbell kita ada. Apa lagi yang sekarang? HD Solar, Surya Infinity, Sunrock Solar. Kecil lah. Okay. So company-company semua banyak fokus kepada grid connected punya sistem, termasuklah solar farm, net energy metering, NEM. Apa tu NEM pun lepas ni kita akan belajar. Sambil tu adalah sedikit perkembangan lah. Dia ada kumpulkan green sukuk ni. Masa UiTM Solar nak buat solar farm dia 50 MW LSS2, dia ada menerbitkan sukuk. Sukuk ni macam raise fund lah untuk buat dia punya tu, 240 juta secara Islamik lah. Dan kita ada IPO, yang dah selamat IPO sekarang. Kita ada SolarVex. IPO tak IPO? Dia dah jadi berhad, maknanya korang boleh beli saham dia. Bursa atau bursa? Bursa saham. So ada dua lah yang ni. Kita ada SolarVex, kemudian kita ada Samaidin, bukan Maidin pemegang tu, Samaidin. Okay, lepas tu adalah yang lain dalam perancangan dan dalam proses untuk disenaraikan dalam bursa saham. Okay, apa penting kalau masuk dalam bursa saham ni untuk company-company ni? Apa yang penting? Duit. Yalah, apa yang penting. Kalau tak masuk bursa saham tak dapat duit dah. Kenapa dia nak listed? Ni bukan cerita solar, ni cerita bisnes. Apa? So orang ramai boleh berabur. So korang dia nak buat fundraising pun semua senang. Contoh dia kata, okay, kita ada dah dapat approval nak buat solar farm 50 MW. Dia announce dia boleh terbitkan lagi unit dan sebagainya. Orang semua pun boleh pump duit. Mudah lah untuk dia nak kumpul duit. Bukan nak kumpul duit, nak membina tabungan lah. Kumpul duit lah tu. Okay. Right, climate and weather in Malaysia. Apa beza climate and weather? Ada dah cakap lah kan? Saya dah ajar kan? Ya, dan apa beza? Climate bahasa Melayu panggil apa? Kemuncak. Itu Climax climax. Aku balik ke kan? Mau juga. Climate masuk climate. Bahasa Melayu panggil apa? Climate dengan weather. Weather bahasa Melayu kita panggil cuaca. Climate Bukan cuaca. saya panggil apa? Apa? Negara Malaysia negara yang Berkatulistiwa. berkatulistiwa apa? Sebelum katulistiwa panggil apa? Garisan. Bukan, itu garisan. Berapa? Beruap. Berirama. Berintegriti. Beri apa? Beria korang. Beri apa? Beriklim. Iklim. Satu. Constitution sekolah rendah. Okay, so climate bahasa Melayu kita panggil iklim. Weather kita panggil cuaca. Apa beza iklim dan cuaca? Iklim ada iklim Iklim tu macam Salah. Siapa bapak, siapa anak?
Iklim. Iklim. Bapak. Hmm? Iklim bapak. Siapa lagi besar? Iklim. Cuaca anak dia. Kalau hujan panas, cuaca ke iklim? Cuaca. Iklim. Cuaca. Kalau khatulistiwa Iklim. tak payah buat salah. Okay. So bila orang sebut perubahan iklim, apa maksud? Climate change. Maksudnya cuaca tu Cuaca tak macam menentu. biasa. Okay. Dia perubahan yang besar, tapi dia mula kalau makin, walaupun dia ubah sikit, tapi dia kesan dia mungkin boleh nampak lah. Contoh macam sekarang ni ribut lah, tak ribut. Monsun Malaysia pun macam jarak dia dulu bulan 10 sampai bulan 1 kan, bulan 2. Sekarang dah macam lajak sikit, bulan 11 sampai bulan 2. Kadang tiba-tiba memang cuaca tak menentu lah. Yang selalu yang orang terimpact besar dengan iklim ni, orang yang duduk di garisan pantai lah, coastal lah. Okay. So, cuaca Malaysia ni sesuai ke tak untuk solar? Sesuai. Kita tropical, panas dan kelembapan yang tinggi, hot and humid. Lepas tu kita ada good for auto wash. Kenapa kita punya iklim ada auto wash untuk solar panel? Apa maksud auto wash? Hujan. Okay, kita pagi sampai tengah hari, sampai lepas Zohor kedua ketiga, panas yang cantik. Lepas tu akan hujan. Hujan ni bagus ke tak bagus untuk panel? Sebab apa bagus? Baru basuh. Cuci solar. Lepas tu Lembab. Dia lembab. Tak ada panas sangat overcharge. satu dia untuk membersihkan, dan yang kedua dia boleh mengurangkan Tekanan suhu. apa? Mengurangkan suhu panel. Lepas tu rapid cloud movement. Ni pun kena masuk kan. Di samping benda yang ada advantage, ada benda juga yang kurang advantage lah. Dekat Malaysia kita punya pergerakan awan ni sangat-sangat rancak lah. Boleh ada hujan, boleh mendung, boleh cerah. Sekejap. So pergerakan awan di Malaysia bukan sangatlah, agak rancak. Kita boleh ada mendung, cerah, dan selepas hujan pun kita boleh cerah balik. Selalunya yang lepas hujan ni sangat bagus untuk panel lah, sebab suhu dah rendah lepas hujan, tapi cahaya matahari tu keluar. Selalu lepas hujan kan awan dah clear. So kita nampak lah, orang kata awan biru lah, awan nano biru. Okay, alright. Dan so pergerakan ini pun kena saya terangkan. Dah sememangnya matahari naik di timur, turun di barat. Kalau matahari naik di barat, turun di timur, selamat dah. Okay, tak payah cerita solat dah. Okay, alright. So tapi pergerakan cahaya matahari tu, walaupun dia memang naik belah timur dengan belah barat, tapi dia mungkin ada ke kanan sikit ataupun ke kiri sikit lah. Ni pergerakan di ufuk lah. Okay. Kita pun yang ni pun kalau boleh faktor ni dipertimbangkan, kena pertimbangkan sekali bila buat dekat bila kita letak solar panel tu lah. Sebab kadang kita nampak, contoh kita buat macam di perhentian tu, memang bumbung dia sangat curam. Kita letak satu panel kat tempat ni, katalah belah sini, matahari tu dia lalu belah sini waktu monsun tu. Tapi lama-lama matahari ni dia akan gerak ke sini sikit. Bila tak monsun, bila orang datang melawat hotel tu adalah waktu yang bukan monsun. So matahari tu akan lalu betul-betul atas solar panel. So kena ambil kira faktor lah. Tapi kadang tempat yang macam ni, bumbung tu dah tu je yang ada, kita tak ada option. Pilih apa yang ada lah. Okay, so solar radiation. Kalau kita ikut kat Malaysia ni, kita fokus pada Semenanjung. Daripada selatan ke utara, makin ke utara makin tinggi radiation dia. Dia ada gunakan thermal irradiation dan insolation tau. Saya bahasa Melayu saya tak pasti apa terma dia. So kalau yang daripada Johor ni, dia start daripada 3.5 jam, makin ke atas utara dia jadi sampai 5.5 jam lah. Ada kes yang sampai 6 jam. So bermaksud secara umumnya kalau orang tanya nak buat solar ni dekat Johor atau dekat Perlis, yang mana lagi bagus? Bagus. Baru cakap dari Johor 3.5 jam, Perlis tu 5.5 jam lah. Tapi ini secara general lah. Selagi kita tak dapat betul-betul titik
sebenar mana kita nak pasang solar tu, jenis bangunan dan sebagainya, ataupun jenis permukaan bumi, topografi, bla 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 dan sebanyak selainnya. Susah lah, tapi secara up ni kita dah tahu dah. Okay, so masalah yang agak rumit, dust and dirt ni, kekotoran lah. Orang selalu ingat kita letak panel solar kat padang pasir, memang power lah, panas dia terik dan sebagainya. Dia ada dua masalah utama. Satu masalah haba. Panel solar ni dia nak lebih kepada cahaya, dia tak nak haba. Orang selalu ingat makin terik makin banyak, tapi dia sebenarnya dia berlawanan. Suhu makin naik, performance dia makin turun. Kemudian dia ada masalah yang lain, dust. Dust ni pasir ataupun habuk lah, dan sana tak ada hujan. So nampak tak kat atas tu ada panel solar, tapi dia dah jadi macam bumbung dah. So dia dah jadi sebahagian pada bumbung dan kena bersihkan lah. Right? Yang ni memang leceh lah. Kalau buat solar farm macam ni, memang kena ada tenaga kerja untuk bersihkan, pakai drone ataupun pakai robot, ataupun dia kena guna coating yang mahal. Itulah antara penyelesaian yang ada. Ni kat padang pasir ke? Tu kat padang pasir. Tak adalah padang pasir sangat, tapi tempat yang berpasir lah, berdebu. Okay, rain impact in Malaysia. Tu kita dah ada auto cleaning ni, saya dah komen tadi. Auto cleaning, auto cooling dan sebagainya. Okay, solar energy technicality. Okay, so kita tahu ni sedikit sebanyak lah pasal electricity. Korang kan semua lepasan elektrik kan. So dah tahulah. So dia umpama pergerakan air lah. So kita ada, kalau baldi ni kita panggil watt dia. Air yang mengalir dalam pipe tu kita panggil M. Yang sampai kepada bekas yang menadar dia kita panggil watt. Okay, faham tak konsep dia? Memang sangat-sangat sama dia. Okay, so korang boleh ada takungan yang besar, tapi kalau pipe dia, kabel yang kecil, still M yang lalu kecil, slow. Dan yang watt yang keluar pun kecil. Ataupun korang boleh ada wire yang besar tapi voltage dia yang rendah, pun sama juga. Dia sangat-sangat sama dengan air lah. Dia kira logik lah. Okay, dan kita ada DC versus AC. Di sini kita panggil direct current, AC alternating current. So beza dia kita ingat mudah je. Di sini pakai bateri, AC ni pakai TMB, pakai plug. Mudahlah, bahasa mudahan kita bagi term mudah. Ya, kalau di sini barang-barang pakai bateri, contoh lampu pasar malam, apa lagi? Korang punya lampu-lampu yang pakai DC direct lah, torchlight, headlight, tu semua DC direct current. Kenapa kalau DC ni sangat praktikal, kenapa grid tak pakai DC? Ni soalan korang berfikir sikit. Dia ada unsur-unsur sejarah pun dia ada. Kenapa grid kita ni pakai AC ke DC? AC. Why? Kia. Kenapa grid pakai AC? Grid pakai AC. Kenapa grid tak pakai DC? Dia punya voltan tinggi. Kenapa boleh voltan tinggi? Sebab dia nak menggantikan arus elektrik kan. Salah. Korang punya power plant kan, logi tenaga dekat mana? Dekat apa? Contohlah KL ni, dia punya logi tenaga dia dalam KL juga ke dekat luar KL? Luar. Melibatkan jarak yang Jauh. so kalau jauh di sini dia tak boleh. Dia boleh sampai tapi dia jadi tak praktikal, kena kabel besar lah, apa macam-macam lah, loss dia banyak. Okay, AC je kita, dan AC kita boleh pakai transformer yang bila masuk boleh pakai ni secara praktikal lah. Okay, korang boleh step up, boleh step down dan pastikan sampailah. Tapi bukan bermaksud AC ni tak ada loss tapi loss dia lebih praktikal daripada loss DC. Sebab tu kalau kita buat wiring, bila bab DC, wire kita jadi besar. Contoh korang buat panel solar dengan bateri. Kalau tak ada kerja gilanya bateri tu nak pakai wire 70mm. So sebab DC ni high resistance,
dan dia memerlukan kabel yang tebal. Okey, sini kita ada National Grid. Ni korang belajarlah secara ni, dia daripada 133 pergi ke apa 11 dan sebagainya lah. Inilah saya cakap tadi, power plant dia sikit punya jauh, rumah korang kat ujung sini. Agak-agak jarak ni berapa ratus kilometer nak sampai. Okay. Dan kita ada power unit. Ni pun kena arif lah. Bila nak cerita solar ni, unit yang paling relevan adalah kilowatt hour. Okay. Yang kedua relevan adalah kilowatt. Orang selalu salah anggap bila sebut pasal solar ni menggunakan watt semata-mata. Okay. Watt ni diumpama top speed kereta. Saya selalu bagi ada perumpamaan ni lah kan, kalau korang nak beli kereta lah kan, korang selalu beli kereta setiap minggu kan korang selalu tengok top speed 180 lah, 220. Okay. Top speed ni bermaksud yang boleh dicapai, tetapi bergantunglah kepada apa? Sisi. Tak, kereta tu dah memang macam tu. Dia cakap kereta ni boleh capai. Apa benda faktor-faktor yang menentukan boleh capai ke tak boleh capai? Jalan lagi. Drive. Pemandangan. Bagus. Pemandu. Okay. Kalau korang cakap ni bawa jalan, macam jalan kita pergi dirantut tu punya apa, palm oil tu, takkan sampai lah kan. Dapatlah pemandu macam korang, gear 3 pergi belasah sampai meletup gearbox tu. Okay. Lepas tu bahan bakar kan, korang pakai minyak cak ayam ke apa. Alright. So sangat banyak-banyak faktor lah. So bila sebut panel solar ni, kalau sebut katalah 400 watt, 500 watt, itu adalah top speed. Keadaan sempurna dia boleh capai. Tapi nak dapat keadaan sempurna tu hampir apa? Hampir mustahil. Okay. So berbalik pada unit ni, kita ada kilowatt hour. So kilowatt hour ni bermaksud, contoh kita pakai lampu berapa? 50 watt ke 60 watt tu? 60 watt pakai 1 jam. So 60 darab 1 adalah 60 watt hour. Ataupun nak jadikan kepada kilowatt hour, bahagi dia jadi 0.06 kilowatt hour. Kilowatt hour ni jugalah unit yang digunakan dalam bil rumah, bil kediaman korang. Okay. Korang di-charge berdasarkan kilowatt hour. 200 unit pertama 20%, 100 unit seterusnya 3%, 300 seterusnya 50 lebih sen. Okay. So kena arif lah pasal kilowatt hour ni sebab dia sangat relevan. Ni tarif lah macam saya sebut tadi. Lain jenis rumah, bangunan, lain tarif. So kalau rumah kita panggil residential, commercial ada B1, B2 ada, C1, C2 ada ke? Adalah senarai tu kan, tengok dekat dalam jadual tu. Sebab apa kita kena cakna pasal tarif ni? Sebab bila nak kira nanti comparison, kalau guna TMB macam biasa dengan guna solar, kita nak buat projection, nak tengok berapa lama ambil masa nak dapat balik duit yang dilaburkan. Ni contoh electricity bill. Korang boleh nampak dia tulis pada saya punya cursor, ada tarif, jenis tarif. Korang ada tulis? Ada lah dalam bill tu, korang tengok sendiri. Unit digunakan kilowatt hour. Okay. Tetapi ada jenis tarif commercial yang di-charge juga maximum demand, MD, nama glamour dia. MD ni salah satu point 20 minit yang tertinggi dalam satu bulan. Kenapa jenis commercial ni di-charge maximum demand? Supaya dia ibarat penalti lah. Macam TMB cakap dia, maknanya you kena berjaga-jaga maximum demand ni. Jangan belasah satu katalah ada banyak peralatan equipment pada satu masa. Okay, contoh korang ada kilang, korang on spesifik masa, on semua mesin pukul 11 sampai pukul 12. Maknanya maksimum demand korang memang mencanak. Apa masalah dia kepada TMB? Dia memberi tekanan kepada grid. Just nak cover korang punya 1 jam tu, TMB kena cover lah benda tu. Dia lebih baik dia supaya menggalakkan orang tu, daripada korang on 1 jam tu, on lah 20%, 1 jam dulu, lepas tu jam kemudian 20% benda yang lain lah. So dia punya peak tu tak tinggi. So dia walaupun dia tebal, tapi dia sepanjang masa. Okay, faham? Okay, nampaknya dah mula masuk kat situ
So kita ada inilah commercial C1, contoh commercial build. Dia punya tarif dia 36 sen, 0.365 ringgit Malaysia. Maximum demand dia kena charge RM30, 30 sen. Tinggi so kalau korang kena charge 1000 watt, 1000 darah RM30 dah jadi 1000 watt ke 1000 kilowatt. So pun tak nampak. Tengok kat sini maximum demand. Dia ada charge ni. Ni kat kesel. Dia charge per kilowatt ke per watt? Kilowatt. Bagus. Kita ada student baru. So 1 kilowatt dikenakan RM30.30. So kalau korang pakai 1000 kilowatt bermaksud RM30,000 on top of 0.365 sen yang di charge tu. Okay. So maknanya impact yang besar lah. Kenapa dikenakan maximum demand ni? Macam saya kata tadi lah, untuk kita mengurangkan tekanan lah kepada grid. Okay. Dan orang yang kena tarif komersial C1 ni, dia kena pandai on dia punya barang ni mengikut masa lah. Alright, kita ada solar energy conversion. So macam mana solar energy ni? Dia menghubungkan P section dengan bukan P section, sorry, N type dengan P type. Okay. So bila cahaya matahari ada kat situ, dia akan excitekan elektron. Elektron ni akan excited macam korang. Dan excited elektron ni akan dihalakan pada satu arah yang sama, menjadilah electricity. Kat situlah perkataannya datang, electricity datangnya daripada elektron. Okay. Ni saya tak perlu terang panjang lah. Ni korang tengok YouTube sepah-sepah ni. Okay. Kita nak tahu logik dia je. Basically dia ada dua lapisan. Kita kena ketemukan. Nak temukan tu kena ada cahaya optical. So then elektron tu akan excited, dia akan gairah. Alright, type of solar panel. Secara komersial kita ada 3 jenis: thin film, monocrystalline, polycrystalline. Ini yang ada dekat pasaran lah. Kalau jenis solar panel ni, kalau berdasarkan penyelidikan bersepah-sepah lah, kita ada DSSC, dye sensitive solar cell. Okay. Ada yang siap pakai organik. Dia pakai contoh buah macam manggis ke apa tak, buah yang banyak ni, dragon fruit, nak dapatkan colour tu. So basically kalau korang tengok solar panel ni, dia sama macam daun punya function. Okay. Daun buat photosynthesis. Foto bermaksud sintesis, maksud makanan. Sintesis apa? Kan proses. Okay. So sama lah. Alright, so balik pada apa yang ada kat komersial sekarang, kita ada crystalline dengan thin film. So yang first kita pergi unit. So orang sebut solar cell, solar module, solar array. Cell ni yang 4 segi biru tu kat dalam cell, kat dalam modul. Bila korang susun cell ni secara teratur dan disirieskan ataupun ada yang parallel sikit, menjadilah solar module. Solar module ni nama lain dia adalah solar panel. So bila korang susun modul ni secara sebaris ke bersambung ke, dia jadilah solar array. So cell module array. Okay. Baru faham? Sebelum ni tak faham Cerita sembang solar. Cell module tak tahu beza. Okay, crystalline kita ada poly dengan mono. Okay, poly dengan mono ni dia punya perdebatan dah lama lah saya rasa, 10-20 tahun punya perdebatan. Tapi hari-hari ni poly dengan mono ni dah macam dah, orang panggil apa lah, macam ni kalau orang dulu ulama-ulama berdebat, lepas tu dia mencapai persetujuan, kita panggil apa? Kan dia ada macam dia ada term lah, maknanya dia redha yang kita apa fikir lain lah. So poly sama mono ni ada kelebihan kekurangan.
Cuma dari segi komersial dia, sebelum ni mono lebih mahal daripada poly. Tapi makin lama mono dengan poly ni harga pun dah makin tak banyak beza dah. Cuma kalau dari segi, kalau tanya soalan yang mudah kan, adakah panel mana yang lebih baik, poly atau mono? Secara very general, secara sangat-sangat am, saya akan sebut mono lah. Tapi ada di perdebatan dia lah. Saya nak cerita ni 1 jam dia punya ni. Untuk yang dari segi practicality kita di industri, pertama sekali tentu sekali kita perlukan harga yang okey dan juga kualiti. Kadang-kadang tak sempat lah nak fikir lah poly dengan mono ni. Poly dengan lawan mono ni, dia fikir dekat kilang solar panel je. Installer ni dia tak fikir lah. Misalkan panel tu boleh deliver apa yang dia cakap, dia nak deliver, dah okey lah untuk kita orang. Okay. Dan kita ada bifacial solar panel. Bi apa maksud bi? Bangla. Bi, 2. Facial, muka. So 2 muka macam korang, dalam 2 muka. Okay, so bifacial solar panel. So maksud kat atas boleh, kat bawah pun boleh. Kenapa kat bawah nak ni? Celah mana matahari nak datang pada bawah? Daripada kerak bumi? Pantulan. Tak, dia pantulan. So kalau orang yang buat setting macam ni, bumbung tu dia akan buat tinggi sikit supaya yang pantulan. Dan dia sangat-sangat sesuai kalau panel yang diletak dekat floating solar farm. So bila kena dekat air, kena balik dekat dia. Okay, tapi dia mahal sikit lah. Bifacial solar panel ni jangan terkeliru dengan dia panggil apa dual glass punya solar panel. Solar panel ni di atas sekali glass, lepas bawah tu ada ribbon dengan sel. Bawah tu dia selalu pakai plastik yang warna putih tu kan, sebab tu korang tengok daripada atas nampak biru putih tu kan, nampak lain tu. Ada yang panel putih ni dia tak pakai plastik, dia pakai glass juga. Dia dual layer, sandwich lah. Sebab apa dia pakai macam tu? So orang boleh see through. So kalau letak dekat awning, cahaya matahari masih boleh tembus sikit-sikit. Korang tak sempat tengok lah, sebelum korang pernah tengok. Dia pakai dual glass punya method. So cuma masalah dia lebih apa? Lebih risiko pecah dan lebih berat sebab dia sandwich glass atas bawah. Okay, ni solar roof tile. Ni pun dulu agak viral lah, ni agak hype lah Tesla memula dia buat dengan Panasonic. Saya lupa ada satu kilang ni tak boleh cope dengan order Tesla, buat pula dengan Panasonic. Ke terbalik cerita dia sebenarnya tu. Ni gambar real kita pasang sendiri. Solar roof tile, dia nama Hanergy daripada China. Dia berbentuk roof tile kan? Korang pernah pasang roof tile punya bumbung kan solar? Belum lagi kan? So roof tile ni yang batu tu. Yang dekat Sekolah Puchong tu roof tile. Roof tile tu sendiri dekat atas dia dah ada siap-siap solar panel lah. So korang pasang bumbung bermaksud pasang solar sekali. So ni korang pasang tak? Kan tak nampak beza? Ada nampak. Tengok dia macam berkilat sikit sebab dia glass. Jadi dia berat lah. Cuma harga dia lah. Untuk orang yang mementingkan nilai-nilai estetik, boleh lah. Ada orang yang nak pasang solar, tak nak nampak ada solar. Ada orang yang nak pasang solar, nak tunjuk dia solar. So tu semua orang punya nilai. Tapi harga dia agak mahal lah, RM7 per watt. Kalau kita panel biasa tu dalam hampir RM2 lah. So boleh bayang dia hampir 3 kali ganda lebih mahal. Okay, ada soalan? Kena ada soalan, kalau tak saya ngantuk. Yang apa tadi, yang bumbung tadi betul kan, solar tu cara pasang dia sama juga. Cara pasang dia lebih kurang, dia lebih pada pasang bumbung. Cuma nanti kat bawah tu dia ada wire dia. Sekarang kena cucuk-cucuk, kena sambungkan lah. Dia ada MC4 kat bawah. Satu batu, satu jubin tu, satu unit tu ada MC4. So kat korang dah pasang-pasang, nanti lalu kena ceiling kena boleh masuk lah. Kalau ceiling tak boleh masuk, memang susah buat kerja. So masuk ceiling, cucuk, sambungkan. Dia ada yang macam tu. Lepas tu ada lagi satu, saya tak tahu konsep saja ataupun dah dia ada di pasaran. Dia dah letak, ini kita panggil apa?
konduktor tu open dah. Macam ni bumbung, kat bawah tu dah ada besi, kat atas ni ada besi. So bila korang selit je, dia dah bersentuh. Tapi saya rasa tu agak risiko lah kan, sebab dia macam open ni, lepas tu tak tahu benda lain apa yang bersentuh. So kalau yang macam yang tadi kita pasang, memang kat bawah tu ada MC4. Dia pasang kat atas satu hal, dah berpenat, lepas tu kena masuk dalam ceiling, lagi satu hal. Lepas tu pening pula daripada bawah kan, yang mana yang cucuk ini, mana pergi mana. So tu cabaran lah. Right, so tadi kita ada ni pula jenis thin film solar panel. Okay, sebelum ni SunCloud Solar memang banyak pakai thin film punya solar panel. Gelas ada, fleksibel pun ada. Yang korang tengok kat dalam tu, fleksibel lah. Sebabkan thin film ni lah, dia membolehkan solar panel dibuat secara sepenuhnya fleksibel. Maknanya boleh gulung. Okay, kalau korang tengok yang jenis crystalline punya panel tu, dia semi fleksibel. Dia tak boleh gulung, dia boleh melengkung. Tapi dia tak boleh gulung habis. Yang ni pun ada limit kat thin film. Dia boleh gulung tapi tak boleh lipat. Korang yang lipat jadi lipat kain siap gosok pula, bagi dia ada bucu tajam tu kan. Memang pecah lah. Okay, ni flexible thin film solar panel. Contoh dia sangat relevan lah untuk pemasangan di kenderaan, food truck, ambulance, camper van, sebab dia tak perlu mounting dan tapal terus. Sama macam kat Subang kan? Subangan yes, kat Subang tu pakai. Tu zaman tu masih pakai fleksibel lagi lah. Okay, term use. Boleh tulis tu. Okay, ni yang saya terangkan tadi lah. Apa top speed tu kan. Bila bermaksud kita pasang 5 kW peak solar PV dekat rumah, 5 kW, bukan bermaksud 5 kW tu macam generator tau. Ini selalu sangat salah faham. Okay, dia selalu buat macam ni. Bila tengok, contohlah ada satu rumah, okay, dia dah kira-kira load dia total kalau on semua, dia makan 3000 watt. Bila dia kata 3000 watt, eloklah pakai solar pun 3000 watt. Dia bukan macam tu pengiraan dia. Dia bukan one to one. Dia pengiraan dia berbalik pada kilowatt hours tadi. So bila dia dah kira load dia, kena darab dengan berapa jam dia nak pakai setiap hari, supaya korang boleh dapat berapa kilowatt hour per day yang diperlukan. Barulah kira solar panel, barulah kira bateri. Okay, so pengiraan ni pula lebih mendalam. Dah ada dah video sebelum ni, sejam lebih. Bolehlah tengok pengiraan dia. Cuma yang mesej yang penting sini, 5 kW solar bukan bermaksud boleh menampung 5 kW load. Itu selalu sangat salah faham. Sebab dia datang konsep ni daripada genset. Genset memang macam tu. Korang dah kira, kira nak pakai 2500 watt, belilah genset 3000 watt ke 4000 watt. Korang tuang je minyak, memang dia boleh bagi. So yang ni salah konsep dia. Okay, ini nak baca panel solar punya label lah. Dekat belakang tu dia ada bagi voltage, ada bagi amp. Voltage ni ada dua jenis, VMP dengan VOC. VOC ni voltage open circuit. Open circuit ni bermaksud kalau letak solar panel macam tadi, kalau korang ukur, itulah panel dapat. Maknanya dia tak bersambung apa-apa. Tapi bila bersambung, dia akan jatuh ke akan naik? Jatuh. Sebab apa dia jatuh? Sebab sambungan. Dan dia berjumpa voltage yang lebih rendah lah kan. So tapi VOC ni sangat penting untuk bila nak susun solar panel, inverter. Inverter dia akan bagi tahu dia accept contoh 100 VOC. Yang ni VOC berapa? Nampak tak? 61.7. Berapa? 61.7. 61.7 kan. Kalau inverter saya 100 VOC dia boleh accept. Saya boleh pakai dua keping tak? Panel ni disambung secara series. Boleh ke tak? Apa inverter mana? Saya punya inverter 100 volt, dia boleh accept VOC. Kalau saya ada panel ni dua keping, saya boleh sambungkan secara series dan sambungkan kepada inverter saya ke tak? Boleh. Ikut lah. VOC dia berapa ni? Panel ni? 63.7. 63.7. Kalau saya sambung secara series dua jadi berapa? Series 2 127. 127. Saya punya inverter tadi berapa? 100. 100 tak boleh. Tak boleh lah. Maksimum dia 100 VOC. Lupa saya nak bagi range. Dia selalu range lah 50 kepada 100 VOC. So solar panel mesti masuk tengah dalam ni. So apa saya nak buat dengan dua panel tu? Sambung secara siri ke selari? Selari. Sebab apa? Nanti saya boleh dapat 60 volt. So dia masih dalam range MPPT punya charging. Okay.
solar simulator. Kan bila yang korang dapat reading yang dekat belakang tu, dia menggunakan solar simulator. Okay. Apa maksud simulate? Simulasi. Dia konon-konon macam real, tapi dia tak real. So simulation ni dia ada pakai STC, Standard Test Condition. Okay. First, dia pakai macam kamera lampu. Ni konon macam cahaya matahari. Dan cahaya dia ni seragam, 1000 watt per square meter. Okay. Kemudian suhu stage ni, kita panggil stage korang letak sel ni, surface temperature dia 25 darjah Celsius. Surface bukan air. Korang tengok kat bawah ni, tadi cursor ni, ni, ini cooler dia, macam aircon. Dia nak menyejukkan stage. Stage ni dah, korang bayang pernah main mikroskop tak? Pernah. So ni stage untuk mikroskop. So dia letak sel kat sini, dia on, keluar reading dekat mana dia punya meter tu, kat belah kanan dia atau belah kiri dia. Ni kat situ lah okay. Alright, so bila keluar kat situ, itulah reading yang dia dapat. Tetapi kita nak bincangkan standard test condition ni, dalam reality korang boleh dapat tak? 1000 watt per meter square dengan 25 darjah Celsius untuk suhu permukaan. Kenapa tak boleh dapat? Suhu udara Malaysia average berapa? 30 plus lah. Bergantung kepada musim dan sebagainya. Kita ambil 33, 34. So suhu ni suhu permukaan tau. Kalau suhu udara, selalunya suhu permukaan dia akan jadi lebih panas. Kalau permukaan yang menyerap lah kan, contoh korang pergi luar, korang pegang besi lagi panas ke korang lagi panas? Besi. Okay. So ini pun agak mustahil korang nak. Lepas tu yang tadi 1000 watt per square meter tu, maknanya dia seragam. Kat luar susah, dengan awan bergerak lah, asap lah, jerebu lah, taik burung lah, burung terbang, apa semua, drone terbang. So memang orang kata, sebab tu dia panggil simulator. Maknanya dia tenggekkan apa parameter ni supaya dia boleh compare antara solar panel. Tapi bila kita pergi ke keadaan reality, susah nak dapat. Okay. So kalau watt kat belakang tu boleh lah kita pakai sebagai reference, tapi jangan percaya sangat lah. Bukan percaya lah, jangan mati-mati pakai tu saja. Sebab banyak parameter lain bila di keadaan reality. Okay, so kita ada ni apa ni, efficiency versus capacity. Okay. Bila sebut solar panel, banyak orang tanya, berapa efficiency solar panel ni? Berapa efficiency dengan capacity? Efficiency ni bermaksud luas yang diterima wattage. Besar tu muat dia. Okay. Efficiency ni dia penerimaan wattage dengan luas permukaan. Itu dia dapat efficiency. So kalau korang ambil panel crystalline, korang pernah tengok kan panel crystalline 100 watt dengan panel fleksibel yang panjang tu baru 83 watt. Panel mana yang lagi memerlukan ruang yang lebih besar? Yang crystalline. Salah. Yang fleksibel tu. Okay, so thin film actually dia mudahnya 100 watt crystalline tak sama saiz dengan 100 watt thin film. Okay, selalunya thin film akan jadi 1.6 kali lebih besar daripada crystalline punya panel. Okay, so kalau sebut efficiency, confirm crystalline menang. Okay, sebab bila kita sandarkan pada luas permukaan, crystalline lebih efisien. Tapi bila kita sebut capacity, korang boleh tengok kat bawah tu yang atas panel crystalline, yang bawah panel thin film. Okay, yang kat atas tu saiz dia 1.2 kW. Banyak tu je dia ambil. Yang kat bawah ni thin film, berapa besar dia ambil kawasan tapi kalau ikut logik, lebih besar luas permukaan, lebih banyaklah cahaya matahari korang boleh serap. So bila kita gunakan term efficiency versus capacity ni, dia amat orang kata subjektif lah. Crystalline dia punya efficiency 20 lebih lah, 20%, 21. Thin film ni 12, 13 lah, hampir separuh. Tapi kalau sebut 1 kW thin film lawan 1 kW crystalline, siapa menang? Thin film.
Baru terang tadi 1 kilowatt thin film dengan 1 kilowatt kristalan, panel mana yang lebih besar? Thin film. So lebih besar luas permukaan, lebih banyaklah cahaya matahari diserap. Okay. Tapi thin film lawan kristalan ni pun perdebatan dia sama lah macam tadi, poly versus mono. Dah bertahun-tahun lah orang ni. Cuma masalah thin film ni dia tak berapa komersial lah. Sangat-sangat sikit brand yang ada. First Solar, dulu ada Jepun Frontier Solar, saya sedang bungkus. US dulu ada Styon pun dah bungkus. Hanergy pun desas-desus bankruptcy bertiup kencang. So itulah. Selalu orang guna TV lah. Selalu orang guna kristalan. Yes, sebab mudah didapat di pasaran. Kat Malaysia kita ada thin film daripada First Solar. Okay, so korang tengok ni. Ni nama dia Bugatti Veyron. Dia kalau ikut dia punya ni berapa saat saya lupa dah. 0 ke 60 batu per hour, per jam. Lupa 5 saat ke 6 saat. So korang rasa-rasa kalau solar panel ni boleh kereta ni boleh dapat tak speed tu daripada keadaan yang macam ni? Tak. Ini kira klise lah, adalah apa dia punya perumpamaan dia dengan solar panel kan. So kalau solar panel korang letak dekat tempat tu dengan berhabuk dia, panas dia, angle dia tak betul, ada shadow lah bagai, takkanlah dapat. Okay. Tapi cerita top speed dia adalah dalam dia punya brochure bila korang nak beli kereta tu. Okay, sekarang kita masuk komponen solar panel. Ada soalan? Bila azan ni? Okay, komponen pertama, solar charge controller. Ingat motor kita finish strong. Alright, first solar panel. Orang finish strong pun dah finish dah. Okay, kita ada dua jenis solar charge controller, PWM versus MPPT. Function solar charge controller apa? Dan nama dia pun controller. Control Ingat dua je, prevent overcharge dengan prevent over discharge. Overcharge bila solar mengecharge dia, kita tak nak bagi dia overcharge. Discharge ni dan bila kita pakai load, tak nak bagi kita pakai load lebih daripada yang sepatutnya. Okay, bateri ni ada minimum level yang kita kena tinggalkan supaya dia tahan lama. Walaupun secara teori korang boleh sebat dia bateri tu sampai kosong, tapi bateri tu akan lama-lama jadi lebih mudah, lebih cepat mati terus. Ni mati terus, mati yang tak boleh di-charge. So PWM kita ada pulse width modulator, MPPT maximum power point tracking. Again, yang dari segi teknikal boleh tengok online, bersepar dia terangkan. Cuma dari segi praktikal yang nak bagi tahu, PWM ni lebih kepada projek-projek kecil dan DC ataupun DIY. Okay, sebab PWM ni kita kena tentukan voltage solar panel dengan voltage bateri. Dah kena siap-siap dah. Kalau bateri 12 volt, panel 18 ke 20 volt, 18 volt lah, 19 volt. Okay. Kalau MPPT, maximum power point tracking, dia boleh adjust, naikkan voltage ataupun naik turunkan voltage ataupun naik turunkan ampere. Sebab tu kalau korang tengok kita pakai panel besar, panel 430 watt kita tu berapa volt? Contoh macam semalam, berapa volt? 12. Mana ada panel besar 12 volt. Jenama-jenama besar solar panel dia tak buat panel kecil-kecil untuk bateri 12 volt. Berapa? Salah. Berapa voltage panel? Orang pasang ke tak tengok langsung tak perasan. Berapa voltage panel lah? 40 berapa? 49. Okay. 9. Bateri tu 12 volt. Boleh tak 49 volt nak charge 12 volt? Boleh, tapi tak efficient dan sangat berbahaya untuk bateri. Sebab tu semalam kita pakai controller apa kita pakai? PWM ke MPPT? So MPPT ni dia boleh adjust, dia boleh naik turunkan voltage dan ampere supaya kita dapat watt yang maksimum. Sebab tu kita tak pakai PWM punya controller semalam. Sebab dia tak boleh charge. PWM kuat-kuat pun 20 volt je boleh untuk bateri 12 volt. Okay, tu beza dari segi praktikal dia. Dan kita ada solar inverter. Function inverter apa? Convert DC ke AC. Itu antara fungsi utama dia. Solar panel dan juga bateri, kuasa yang datang dari solar panel dan bateri adalah dalam bentuk
DC. Kita nak tukar kepada AC. kena ada inverter nama dia. Kan? Kadang orang terpanggil converter. Tak? Converter. Dia inverter. Tapi bacaan dia tu convert. Converter lah. Tu kenapa korang boleh tengoklah tanya guru bahasa Inggeris ke apa kan. So kenapa dia tak cakap inverter tu invert DC to AC lah. Masa kat poli kita orang belajar bukan converter. Betul? Masa sekolah jadi inverter. Itulah. Biasalah belajar kita ni benda-benda kan. Alright, so solar inverter ni bergantunglah saiz dia sekecil-kecil 1 kW, sebesar-besar sampai 100 kW mana dia. Okay. Dia macam kalau solar farm tu main puluh-puluh lah. Dan ada yang baru ni kita panggil string inverter. So yang paling besar korang handle adalah 10 kW inverter. So bila sebut 10 kW inverter, apa maksud dia? Dia boleh hasilkan output sebanyak 10 kW. Solar yang nak kena masuk berapa? Solar yang masuk. Solar panel berapa besar? Bukan tadi, inverter 10 kW kan? Korang dah pasang kan? 2 dah dah pasang. Okay. Output dia boleh hasilkan 10 kW. Solar yang nak kena masuk berapa banyak? Tak ada. Dia tak ada teori ke apa. Dia berdasarkan inverter tu. Tapi selalunya logiknya dia hampir sama lah. Kalau output 10 kW, solar panel pun hampir lah 7 ke 8 kW ataupun lebih lah. Bergantung pada jenis inverter. Kalau hybrid inverter, selalunya solar panel lagi kecil daripada output. Kalau jenis grid connected, solar panel lebih besar daripada output. Okay. Kalau grid connected inverter, dia sebut 10 kW, solar panel yang dipasang mungkin 11 kW ataupun 12 kW. Sebab apa? Apa terjadi bila korang convert? Apa terjadi pada ni? Kalau korang rasa ada apa? Panas. Kenapa dia panas? Overcharge. Alah. Bila conversion ada, bila conversion kita akan ada sebarang pertukaran tenaga akan berlakulah pembaziran. Ada loss. So ni loss dia sebagai heat. Heat ni sama juga korang belajar energi, 10 unit energi masuk, yang keluar mesti Kurang 10. kurang 10. Okay. So 1 atau 2 ni keluar sebagai haba, yang baki tu keluar kat sini lah. Okay. Ni penting lah konsep korang belajar. Betul apa panggil? Law of thermodynamic kan? Bagus. Macam gitu. Sebab korang mungkin bila belajar dalam energi ni akan ada konsep-konsep free energy. Free energy ni korang rasa wujud tak wujud? Wujud. Apa maksud free energy yang wujud? Entropi. Entropi. Energy loss to surrounding. Yalah tak. Dia kalau sebut free energy ni, boleh tak korang nak dapat energy secara free? Boleh. Secara infinity. Infinity. Kalau korang belajar law of thermodynamic, possible apa punya? Boleh ke tak boleh? Nanti korang tengok lah, korang search je free energy kat YouTube macam siapa buat. Kan dia pakai apa? Lain, itu renewable energy, bukannya free energy. Air sungai tu datang dia, energy mesti ada. Korang kena tahu law thermodynamic ni, tenaga tidak boleh dicipta kan, tak boleh tiba-tiba keluar macam ni kan. Contoh tangan saya boleh bergerak sebab saya makan ada carb ke ada lemak something lah mesti ada asal usul dia kan. Tenaga tak boleh dicipta, lagi satu tenaga tak boleh dimusnahkan. Okay, sebab tu boleh sebut tadi 10 masuk, katalah 8 keluar kan, 2 tu tiba-tiba dia tak hilang tiba-tiba, 2 tu hilang dalam bentuk haba. So kalau korang tengok free energy ni, korang kena tahu lah dalam bidang energy ni tak banyak ada orang claim. Contohlah dia buat ni apa tu, dynamo ke alternator lah, itu yang paling spesifik lah kan. Kalau korang naik, dia kata dia akan manipulasi gear. Okay, masa nak pusing sini gear dia akan buat, dia panggil apa tu, sprocket tu yang besar, gear besar, dan kat sini gear kecil. So maknanya dia kata menggunakan tenaga yang sikit dapat memusingkan benda yang besar. Faham? Tapi kalau korang ingat balik masa korang main basikal mountain bike kan, kalau korang main gear 1, senang tak nak kayuh?
Gear 1. Kau pernah main mountain bike? Tahu mountain bike pun tak? Tahu. Ha? Basikal yang ada gear? Gear Tak tahu? banyak. Ha. Kalau gear 1 senang kayu ke tak senang kayu? Lagi kena sprocket dia besar. Lagi Ha. kecil. Kalau gear 1 sprocket besar. Besar. Lagi senang lah. So lagi senang kayu. Ha. Tapi jauh tak korang pergi? Tak. Tak. Kalau tukar gear 5, gear 6, lagi senang nak kayu ke tak? Susah. Tapi sekali kayu jauh tak korang pergi? Jauh. Ha, korang nampak tak? Senang kayu, perlahan dekat pergi. Susah kayu, jauh pergi. Faham? Di dunia ni sangat adil. Korang tak adalah tiba-tiba konsep mengarut kayu senang pergi jauh, tak ada ni. Takkan wujudnya. Kan, tu nanti ada konsep lain lagi lah. Saya dulu pernah orang kata dia masuk bateri 9 volt tahu bateri smart tag tu. Boleh keluar 1 kilowatt kan. Gila saya bayang lah. Dia ni dah billionaire dah ni. Nak beli TMB dia kata. So kalau kita ikut logik memang Mustahil. korang dalam bidang ni, korang lah yang menjadi orang kata first line of defense kepada benda-benda yang mengarut ni lah. Kan? Sekarang ada mana nak dia kata khalifah ke apa kan, saya boleh keluarkan tenaga apa semua. So korang kena belajar lah. Tapi bukan bermaksud law of thermodynamics tu tidak boleh dicabar kan, tapi ada baseline lah. Korang nak cabar kena ada korang punya teori ke whatever lah, bukti kan. Okay, so tu teori konspirasi lah. Okay. Alright, dan kita ada energy storage, kita ada bateri. So bateri kat pasaran ni kita ada dua lah. Yang utama lead acid bateri dengan lithium. Kalau solar kita kena pakai deep cycle lead acid bateri. Kenapa dia panggil deep cycle? Sebab dia akan di-charge penuh dan dipakai habis. Dia bateri deep cycle ni nampak sama macam bateri kereta maintenance free, tapi dia lebih besar. Tak salah, dia lebih berat. Saiz dia sama, tapi plate kat dalam dia makin tebal. Okay. Dan yang agak famous sekarang kita ada lithium. Lithium ni makin famous lah. Kita ada lithium ion, ada lithium phosphate, ada lithium apa lagi satu, banyak lah. Sangat-sangat popular lah. Sebab apa lithium ni sangat popular? Sebab dia saiz dia lebih kecil dan lebih ringan. Dan harga dia sekarang kita panggil parity dengan lead acid, makin lama makin dekat dengan bateri lead acid. Sama macam dulu kita panggil grid parity untuk solar panel. Dulu pakai solar panel dengan pakai katalah tenaga power plant ke apa, sangat jauh. Tapi makin lama makin dapat, sebab orang makin banyak buat, makin banyak guna. Sama juga trend yang sama kita nampak untuk bateri lithium. Nanti makin lama makin murah bateri lithium ni. Tapi di sangkut solar masih lagi kita pakai deep cycle lead acid bateri, sebab kebanyakan aplikasi kita saiz dan ruang tidak merupakan faktor yang utama. Contoh korang pasal kat rumah kan, kita letak kat tepi tu, tinggal di tepi tu. Dia bukannya dia nak angkat, nak tidur, kena bawa masuk bilik tidur ke, masuk bilik air ke, tak ada. Dah pasang, tinggal di situ. Dan yang di cycle bateri ni dia lebih lasak, lebih kurang manja. Yang lithium ni kita kena ada BMS, Battery Management System. Sebab lithium ni setiap satu sel tu korang kena jaga dia punya voltage sama. Kalau tak sama dia jadi meletup. So kalau korang tengok banyak kes-kes yang pakai lithium semua, itu sebab BMS. So saya selalu sebut kalau pakai BMS ni umpama pakai sport rim kereta lah kan. Bateri sel tu sport rim, BMS tu tayar kan. Korang beli sport rim mahal, tayar jangan pakai tayar second ke, tayar nangkang ke, tayar torres ke kan. Sebab BMS ni dia kena jaga. Dan bila kita pakai BMS ni adalah benda elektronik. So kita menambahkan liability lagi pada benda tu. Tadi kita dah ada dah elektronik dekat controller ada, dekat inverter pun ada. Ni nak tambah lagi BMS. So menambahkan risiko dan liability. Okay, soalan? Penat kat mobil ni. Soalan? Tak ada apa, kalau ada speaker kan cikgu ada letak air apa saja. Alright, type of solar energy system. Then kita panggil first, standalone off grid. Ni makanan lah, ni makanan Sunrocks. Okay, tempat-tempat yang tak ada elektrik kita akan panggil standalone, sebab dia tak boleh nak pair dengan grid. Okay, dan kebanyakannya memang semua memerlukan bateri. Sebab apa sistem perlukan bateri? Solar hanya terhasil pada waktu siang. Dan kalau orang tu nak pakai malam, Bateri. kena pakai bateri. Ada tak sistem standalone yang tak perlu pakai bateri? Ada. Ha? Ada.
Ada ke tak ada? Ada. Ada kat mana? Untuk apa? Tol. Betul. Betul apa ni? Kau ni super sakat kau ni betul. Aplikasi apa yang tak perlu bateri? Kita siapa? Contoh untuk pump air. Pump. Okay. So pump air ni korang sambung dengan inverter dia dengan panel solar dia. So bila makin panas, pump tu akan makin kuat lah. Bila matahari turun, pump tu pun dah tak function lah. So kalau korang pakai jenis pump yang macam ni, korang tak boleh lah nak ada waktu, saya nak on pukul 8 sampai pukul 9. Tak boleh. Dia ikut cahaya matahari lah. Makin naik, makin kuat lah. Yang cuma korang boleh tentukan berapa liter sehari pump air tu korang perlukan. Contoh nak 1000 liter, korang akan buat calculation, perlukan contohlah 1000 watt solar panel. Korang pasang 1000 watt. Dan data tu mesti juga dipadankan dengan data cuaca tempat yang korang nak pasang. Okay, ni panggil standalone. Next kita ada smart solar hybrid. Ni pun yang makanan Sungrox lah. Kenapa dia panggil hybrid? Sebab ada controller sekali dalam. salah. Hybrid apa maksud hybrid? Kereta hybrid apa maksud? Hybrid car apa maksud? Sistem. Guna minyak dengan guna Bateri. firasat bateri. So dia panggil hybrid bermaksud dia ada dua punca. So kalau hybrid solar ni, punca kedua dia boleh jadi generator ataupun grid. Okay, sebab tu dia panggil hybrid system. So boleh pakai dua punca lah. Kan? Pernah pasang hybrid system? Kali. Hampir semua kita pun hybrid. Yang sambung kat genset tu semua dah jadi hybrid system dah. Okay. Dan kita ada self consumption punya sistem. Nama glamour dia kita panggil Selco. Contoh kedai ni, kita pasang solar panel kat atas. Tenaga solar yang terhasil akan terus dipakai oleh kedai ni. Pergi kat fridge ni, pergi kat kipas, pergi kat lampu. Dia tak ada melibatkan grid luar. Maksudnya dia tembak masuk ke dalam DB. Itu kita panggil self consumption. Self consumption system ni sangat sesuai untuk bangunan yang beroperasi 24 jam. Seperti dia apa? 7-Eleven. Boleh lah. Kalau saya memang cukup besar. Apa lagi? Fasiliti apa yang berfungsi 24 jam? Lagi? Cuci minyak orang tak 24 jam. Yalah, boleh lah. Dia kira Dulu lah. mana? Apa? Betul. Tak habis tu. Pusakat betul tu. Apa lagi bangunan yang 24 jam? Pondok guard. Pondok guard juga kau fikir. Selalu pondok guard ni jaga apa? Bangunan apa yang function 24 hours? Bangunan apa? Aluminium. Bagus. Lagi seorang bangunan ni. Orang ni memang tetap mensyukuri. Zaman-zaman Covid ni, bangunan apa yang penting? Hospital. Hospital 24 jam ke? Okay, dia tutup pukul 5, semua suruh balik. Patient, besok datang balik. Hospital lagi? Klinik. Klinik pun tak ada 24 jam. Hotel. Transport, terminal, bas ke, kereta api ke, airport ke. Dia sebenarnya bukan 24/7, dia yang beroperasi setiap hari. Dan load dia pada waktu siang tinggi lah. So supaya apa, bila solar yang terhasil ni dia tak terbazir tau. Solar kat atas ni terus masuk, pergi kat kipas, pergi dekat ni. Maknanya dia tak buang lah. Ataupun tak adalah dia tutup hari Sabtu Ahad. Tutup Sabtu Ahad, solar yang terhasil tu tak pergi mana-mana lah. Okay. Right, dan ni kita ada yang popular sekarang ni, kita panggil net energy metering. Net energy metering ni dia contoh kalau pasang solar kat atas, tenaga yang terhasil tu akan pergi kat rumah tu dulu. Kalau rumah tu ada orang pakai barang. Kalau tak ada pakai barang ataupun solar melebihi apa yang dipakai, dia akan masuk balik ke dalam apa? Dalam bateri. Bagus. Masuk balik ke dalam. Ada nampak gambar bateri ke dalam? Tak ada. Dia masuk ke mana? Meter rumah. Meter rumah kau boleh simpan power? Power sih. Masuk balik ke mana? Salah. Masuk mana? Kau tengok arrow tu. Masuk balik ke dalam grid. Baik. Faham? Panel solar ni ada. Rumah korang ni apron ni tukar pakai dulu. Kalau ada terhasil masuk ke dalam rumah. Kalau rumah pakai. Kalau tak pakai, dia akan masuk balik ke dalam grid. Tapi dia kira sebagai kredit. So kredit ni dia kumpul-kumpul, tolak bil yang seterusnya. Inilah dia panggil net energy metering. NEM, nama glamour dia. Sekarang dah sampai NEM 3.0.
Tapi NEM 3.0 ni dia ada dia punya syarat-syarat dia lah. Contoh 10 tahun, berapa saiz dia semua dan sebagainya. Jadi secara kasarnya NEM dia berfungsi macam tu lah. Gambar yang seterusnya rasa lebih jelas kot. Yang ni. Contoh solar terhasil 3 kWh. Tapi orang dalam rumah ni pasang lampu 1 kWh. Berapa baki? 2 ni gimana? Masuk poket kau tak? Tak. So 2 masuk balik ke dalam grid. So 2 kW ni dia kira lah. Zaman dulu dia one to one lah. Alamak, kita pula. One to one ni bermaksud ni. Contoh ni kan, graf ni. Mana cursor saya? Ni. Yang ni, biru ni daripada tenaga solar. Kan, ni waktu tengah hari. Pukul 12 ni makin ke puncak. So yang load yang kat belah sini akan digunakan oleh solar, akan disumbangkan oleh solar. Kalau dia ada guna lah. Kalau dia tak ada guna, dia akan simpan sebagai kredit. Nanti dia akan tolak bil. Okay, faham tak NEM? Faham. NEM ni penting ni. Kita sekarang dah banyak buat NEM pula. Net Energy Metering. Okay, saya ulang soalan. Kalau saya pasang solar kat atas 1 kW, hari ni dia dapat hasilkan 4 kWh. Rumah saya langsung tak ada pakai barang apa. Fridge pun saya tutup. Apa terjadi kat 4 kWh ni? Pusing? Dia masuk balik dalam grid. So 4 kWh ni nanti dia tolak lah bil tu. 4 kWh. Dia kumpul. Okay. Dan kita ada large scale solar. Large scale solar ni solar farm lah. Pernah dengar solar farm? Tak pernah dengar? Pernah tengok tak? Kat mana solar farm? Batam Menang. Batam mana? Mana? Sarawak? Nilai. Oh tu dekat Pajam. Pajam. Aduh, ini mana? Padang air Sarawak ke apa? Apa lagi? Kalau korang pergi Johor, belah kiri tu ada nampak. Dekat mana tu? Kat tepi highway. Gajah Yasin. Kalau korang pergi LPT kat Gambang ke Gebeng ah? Gambang ke Gebeng macam sama je. Tepi highway tu itulah solar farm. Solar farm ni dipasang, dia akan tembak masuk ke dalam grid utama lah, masuk ke dalam TMB. Dia kena ada pecahan masuk utama. Benda ni dia tak melibatkan peringkat pengguna, dia melibatkan peringkat industrial lah. So bila nak buat solar farm ni, dia kena buat power system study. Dia tengok kawasan mana. Contoh Ampang, berapa banyak power yang digunakan, yang diperlukan. Kalau letak 50 MW kat sini, kat mana nak tembak 50 MW ni. So benda tu semua melibatkan industrial punya skill lah. Okay, sebelum NEM kita ada satu skim kita panggil FIT, Feed in Tarif. Okay, Feed in Tarif dia sama macam NEM, cuma dia langsung tak pergi kat rumah. Saya pasang 1 kW kat atas, terhasil 4 kW hari ni. Walaupun saya pasang fridge, aircon dan sebagainya, dia tak pergi kat rumah saya. Dia terus pergi masuk ke dalam grid. Dia terus kira. Okay, tapi FIT sekarang dah habis. Dia ada tempoh-tempoh dia. Dia basically FIT NEM ni untuk menggalakkan orang menggunakan solar, menggalakkan industri. So mula-mula ni dia buat FIT, tapi dah habis dah musim, dah habis FIT punya kota, dan buat NEM pula. Okay, type of sales, ni cara-cara jual dia lah. Dan kita ada full purchase, di mana orang beli. Contoh macam selalu kita buat hybrid dengan standalone punya sistem. Kita bagi harga, orang bayar terus. Kemudian kita ada solar leasing. Okay, contoh harga sistem RM20,000, daripada orang customer tu bayar RM20,000, kita charge dia sebulan berapa? RM1,000 ke RM500 ke RM800, bergantunglah kepada target kita nak dapat berapa pulangan. Dan kita ada PPA, Power Purchase Agreement. Contoh, korang ada gudang besar, saya pasang solar tanpa kos untuk korang kat atas, tapi power yang terhasil setiap kWh tu saya akan charge kat korang. Saya jadi TMB kecil lah kat situ. Dan harga yang selalu kita offer akan lebih murah daripada harga pasaran lah. Contoh dia bayar 365 sen, saya offer korang 30 sen. So kat situlah ada dia punya panggil PPA. Ada banyak lah term-term dia kan. Tapi itu maknanya dia jual tenaga, dia tak jual sistem, dia jual tenaga. Sampai tak ada buat sistem tu sekarang ni? Belum ni, sebab nak buat tu dia memerlukan kos yang tinggi. Dengki? Pergi mana?
kita bayar. The cost yang tinggi dan dia ambil jangka masa yang panjang. Sebab nak tunggu bayaran dia balik, kena jaga sistem dan sebagainya lah. Okay, doakan lah Sunfrog boleh buat nanti kan. Nak bayar long pun. Alright, industry players. Ini bukan engineering, procurement and construction lah. Biasalah dia panggil EPC lah. Kalau korang selalu dengar EPC. Siapa EPC dia? EPC ni orang yang buat engineering, procurement ni beli barang, dan construction. Okay. EPC kat Malaysia ni yang popular, kita ada ARS dan sebagainya lah. Tapi banyak tak ada orang yang sub lah. Dia dah banyak lah. Kira ekosistem tu dah terbina lah kat Malaysia ni. Okay. Dan kita ada SEDA, badan kerajaan yang mengawal lah. Dan dia ada akta dia yang mewujudkan SEDA ni, Sustainable Energy Development Authority. Akta dia 2011 ada tulis tu tak ada. So dia ni lah yang SEDA lah yang akan mengawal selia. NEM kan tadi ada kuota, FIT ada kuota. So SEDA ni lah yang akan mengawal selia. Next, baru ni kita ada pula Registered PV Investor. Badan-badan korporat besar yang dia ada kekuatan kewangan, dia boleh jadi investor. Maknanya dia boleh invest. Okey, contoh kat rumah ni atau kat kilang ni, dia keluarkan kos. Tapi nanti ada balik return dia lah, kan? Bila kita dengar investor, mesti ada return. Dia tak ada invest for free lah. Itu bukan investor, itu donator. Direct, dia samalah. Ini mekanisme dia. Sama ada dia nak kutip terus daripada pengguna ataupun dia menggunakan TNB sebagai pengutip. Sarai, sebab TNB kan dia memang kutip bil setiap bulan. Dan kita ada Suruhan Jadi Tenaga. Ini kira badan terbesar lah yang mengawal selia ni. Dan dia akan keluarkan guideline dan juga garis panduan yang dipanggil untuk sama ada off-grid, kita ada NEM, ada Selco pun ada guideline. Dan mau tidak mau kita kebanyakan jenis sistem pun akan terlibat dengan TNB. Sebab grid di Malaysia adalah milik TNB. So bila kita pun ada akta agak, bila kita menyentuh atau mengubah sesuatu berkaitan dengan grid, dia melibatkan TNB dan perlukan kebenaran sebagainya lah. Yang kita ada Green Tech Malaysia, atau nama baru dia MGTCCC. Okay. Ni apa ni? Potential users yang selalu kita nampak off-grid, standalone, bus stop. Ni samalah macam orang pergi kebun, rumah holiday. Kadang dia nak buat rumah, tanah dia, tapi kuota tak cukup lah, kena ada substation dan sebagainya. Baik dia pasang solar. Ni energy metering, residential lah, rumah, pejabat, sekolah dan sebagainya. Tempat-tempat yang ada TNB. Tapi NEM ni kalau dari segi rumah, dia perlukan minimum bil ni agak tinggi lah untuk membuatkan dia berbaloi. Contoh bil dalam RM300 ke atas, baru dia berbaloi. Kalau bil RM100 nak pasang solar, takkan nak pasang 1 kilowatt je atau 2 kilowatt kan. 1 kilowatt tu baru 3 keping panel. Dan naik je, bawa skylift je, harga skylift lebih mahal daripada harga solar panel. So dia ada economy of scale lah. Ni self-consumption tadi saya sebut. Ni benda-benda yang 24 hours shopping mall, hotel, hospital dan sebagainya. Kita ada large scale solar. Ni yang melibatkan. Dan sekarang baru-baru ni ada viral sikit, floating kan, yang Singapore yang terbesar. Singapore buat kat laut terbuka lah, agak berani lah situ. Jepun pun ada buat tu, baru-baru ni tahun lepas ke apa, tapi kena typhoon ke apa lah, habis lah. Separuh lah dia boleh. Kat Malaysia pun ada, Saipak ada buat. Banyaknya kita buat di kita panggil apa lah, kawasan air lah, tadahan, kolam ke tasik ke kan. Government incentive, ni adalah untuk menggalakkan ni, kita ada dapat tax incentive. Mana-mana badan korporat ataupun komersial yang invest, ada lah, dia ada ITA dengan ITE dah silap saya. Okay. Investment tax allowance, calculation dia macam ni. Dan kita ada green income tax exemption. Dan ada beberapa lah skim. Cuma skim ni kena tengok update dan kena tengok prosedur dia lah. Dulu pun masa memula ni 2010-2011, kerajaan saya kenalkan GTFS, Green Tech Financing Scheme. Sebab masa nak buat ni susah nak dapatkan pembiayaan. Bank pun belum
belum arif lagi pasal renewable energy bla 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 ni. So dia buatlah GTFS. Masa mula pun susah agak, maknanya sebab GTFS ni melibatkan jaminan daripada kerajaan, tapi masih memerlukan institusi kewangan. Sekarang dah komersial lah, dah mudah dah. Ni MIDA lah yang menguruskan insentif tax dan sebagainya. Ini antara yang ada potensi seterusnya adalah micro hydro. Dia bukan hidroelektrik, kena bina dam dan sebagainya. Dia umpama sangat sikit lah perubahan yang dilakukan kepada bentuk muka sungai tu lah. Ni wind energy. Pun saya dah komen tadi kenapa wind energy tak relevan di Malaysia. Kita ada biomass. Biomass sangat relevan sebab Malaysia banyak banyak tai, banyak kelapa sawit, sisa kelapa sawit, boleh jadi biomass, biogas dan sebagainya. Okey, itu saja. Terima kasih. Nama saya Rashid Iwan daripada Sangkrok Solar. Okey, boleh azan. Azan je. Bila pasang solar ni semua orang selalu sebut ROI, return on investment. Selalu dia akan compare dengan benda yang ada elektrik lah. Oh, yang tadi bukan rimah. Tadi tu penutup kepada pembuka. So ni kena ada ROI. So kalau tempat tu dah ada sambungan elektrik, memang susah lah ROI ni bukan susah lah, ambil masa yang lama. So kalau tempat tu baru, katalah untuk dapatkan sambungan grid tu kena pasang tiang dan sebagainya, kos untuk sambungan tu boleh digunakan untuk kos solar. Dan ROI dia jauh lebih cepat lah. Tu je saya nak beritahu. Dah habis. Ada soalan? Berapa jam dah? Jam kak. Sekali tak rekod? Rekod. Soalan? Jawab soalan. Tak ada soalan. Tak ada. Tak ada soalan. Bila boleh buka? Bila boleh balik? Kita boleh balik. Bila tools dah berkilat. Ada soalan tak? Ada? Okey, tak ada soalan, saya tanya soalan. Boleh lah tanya. Lupa. Kalau customer cakap dengan korang kan, dia nak beli solar panel kan? Dia nak beli panel yang paling performance tinggi. Oh no. Kenapa? Performa tinggi. Kenapa? Okay, saya bagi lagi lah, dia tak cukup maklumat lagi. Motor. Customer ada motor 3 roda. So ruang untuk solar panel dia terhad kan? So dia nak panel yang terbaik lah, yang boleh masuk kat situ. Korang akan cadangkan panel apa? Dia tak ada jawapan betul dan salah, dia semua betul sebenarnya. Cuma kena reasoning korang ni. Di motor. Motor 3 roda. Motor Batman tu, 3 roda tu, jual aiskrim tu. Flexible. Flexible, why? Sebab dia Dia flexible. dia paling sesuai. Takkan sesuai. Kenapa tak pakai crystalline punya panel? Besar. 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 Mana ada besar? Crystalline dengan thin film siapa lagi besar? 100 watt, crystalline dengan 100 watt, crystalline, thin film siapa lagi besar? Dia bila lagi besar. Tapi, Dia fleksibel. Dia fleksibel. okay. So kalau tak cukup watt macam mana? Besarkan motor dia. 4 roda pula. So dia ada betul dengan salah. Kalau pakai fleksibel, senang boleh lekat terus. Tapi kalau pakai crystalline, bolehlah wattage dia lebih besar. Sampai 300 watt boleh. Okay, alright, itu saja. Kalau penonton subscriber ada soalan, boleh tanya soalan kat bawah tu lah. Tak ada bawah ni. Boleh tanya soalan. Sehabis boleh kita akan cuba jawab lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berbuka. Hello. Yeah. Ni. Belajar undangan. Gambar apa?